Saya pemilik sebenar akaun FB Ibu Yati yang diwawarkan media massa baru-baru ini. JAIS hari ini memanggil pengguna akaun Facebook Ibu Yati untuk memberi keterangan berhubung dakwaan fahaman Islam Melayu dikaitkan dengannya. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin maklumkan polis sudah membuka kertas siasatan terhadap Ibu Yati. Baru-baru ini kita digemparkan dengan pendedahan ajaran isu silam yang disinonimkan dengan seorang wanita Melayu yang bernama Wan Nur Hayati Wan Alias. Pengaruh ajaran ini dilihat ia bermula dari seorang lelaki yang bernama Abdul Hamid Eyob Zainuddin. Dia merupakan salah seorang pakar matematik dan juga bekas pensyarah di sebuah universiti awam di Malaysia. Bermula dari Abdul Hamid inilah dia dilihat kerap kali membawa idea-idea yang mengkritik Islam di atas nama Islam Arab, dan dia dilihat membawa fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Tak kenal je Bahasan. Bahasan buku betul Syamil. Tapi dia Acik Amir lagi pandai benda dia. Kalau kena tahu itulah idola aku lah. Kenapa kita susah-susah nak bandingkan manifesto BN dengan Pakatan Rakyat? Lantik saya Perdana Menteri. Tak bertanding nak letik tu mana? Antara rekod awal pertemuan Ibu Yati dengan Abdul Hamid ini bermula sejak zaman pengajiannya di sebuah universiti awam, dan Abdul Hamid sebagai pensyarah di tempat yang sama. Dalam hantaran Facebook Abdul Hamid pada tahun 2019, ada memuatkan tajuk tulisan yang bakal diterbitkannya berjudul Islamofobia, Islam Arab atau Islam Al-Quran. Abdul Hamid juga mendakwa di dalam tulisannya, agama pertama yang diturunkan kepada Melayu adalah isu silam. Agama akhir adalah agama Islam. Dia juga mendakwa akhir zaman Islam akan bangkit dari kalangan Bani Tamim, yakni orang Melayu dan bukan Arab. Dia mendakwa Al-Quran Islam 6,666 ayat, manakala Al-Quran Arab pula berlaku tahrif iaitu 6,346 ayat. Dia mendakwa kiblat Islam Al-Quran di Pekkah iaitu di Petra, Jordan, yang mana tempat Nabi Muhammad menghadap kiblatnya. Manakala kiblat Islam Arab pula dikatakan di Mekah, Arab Saudi sekarang. Dia mendakwa ayat pertama Islam Al-Quran adalah Iqra' dalam surah Al-Alaq, manakala ayat pertama Islam Arab adalah Basmalah dan surah Al-Fatihah. Begitulah ketika Quran diturunkan kepada Arab, di tanah Arab, dalam bahasa Arab, dan diuji dengan Azazil Ifrit untuk mengubah setiap ayat. Al-Fatihah bukan ayat dia. Itu adalah doa manusia kepada dia, diselewengkan oleh Azazil supaya manusia sesat, syirik, tidak menyembah Tuhan yang satu, mengagungkan. Dia mendakwa Al-Quran telah diubah. Dia juga menyeru untuk beribadat menghadap matahari dan bukan kepada Kaabah. Abdul Hamid juga dilihat kerap kali bersama dengan Ibu Yati di dalam program-program temu bual dalam isu semasa. Malah posting Facebook Ibu Yati pada tahun 2015 ada menceritakan yang Abdul Hamid menjelaskan kaedah hipnosis yakni pukau dan juga perjalanan roh atau astral projection yang merupakan ajaran batiniah. Setelah keuzuran Abdul Hamid yang kini lumpuh, Ibu Yati dilihat mula aktif membawa fahaman ini melalui hantaran di Facebooknya sendiri. Seperti dakwaan Abdul Hamid juga, Ibu Yati menulis, dia mendakwa Islam Arab hari ini yang diamalkan adalah menyeleweng. Dia mengatakan agama yang asal adalah isu silam. Dia mendakwa orang Melayu lebih lama dari Nabi Adam. Dia juga mendakwa telah berlaku perubahan terhadap Al-Quran yang ada pada hari ini. Al-Quran sebenar memiliki 6,666 ayat, manakala Al-Quran sekarang 6,346 ayat. Dia mendakwa bahawa Tuhan yang satu itu jika dalam bahasa Melayu moden itu dipanggil sebagai Dewata Mulia Raya, jika di Jawa dipanggil sebagai Gusti Agung. Namun setelah kedatangan Arab ke Nusantara, semua telah dirosakkan dengan panggilan Allah. Kembali menyembahmu. Perang! Perang! Dewata Mulia Raya, wahai Tuhan yang satu,
Engkau kurniakanlah terus dari sisimu kuasa dan kesaktian. Rasulullah dan Ruh santabi mereka, asa Dewata Mulia Raya, beri hamba meneguhkan agama Islam menurut serta Dewata Mulia Raya. Nak tahu apa itu maksud Dewata Raya? Dewata Mulia Raya. Dewata Mulia Raya. Dewata Mulia Raya merupakan Tuhan. Ini bahasa orang dulu, bahasa orang Dewata Mulia Raya. Tapi pada hari ini, itulah Tuhan. Dia mendakwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, orang Arab memanggil Tuhan bulan sebagai Allah. Allah adalah Tuhan bulan orang Arab. Allah memiliki 3 anak perempuan iaitu Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Mana'. Dia juga mendakwa syariat solat Nabi Muhammad diterima di bumi dari malaikat dan bukan diterima dari langit ketika Isra' Mi'raj. Dia juga mendakwa Nabi Muhammad beribadat berkiblatkan Mekah, yakni di Petra Jordan dan bukan di Mekah. Ibu Yati juga mempromosikan satu slogan Ilaha Ilara Ilama yang padanya bermaksud Ilah bermakna Tuhan, Ha bermakna matahari, Ra bermakna bulan, Ma bermakna bintang. Padanya kalimah ini bermaksud Tuhan yang menciptakan matahari, bulan dan bintang. Akan tetapi jika diterjemahkan satu persatu secara literal, ia sebenarnya bermaksud Tuhan matahari, Tuhan bulan dan juga Tuhan bintang. Walaupun Ibu Yati menafikan ia bukanlah ucapan syahadah, Saya dah terangkan tadi, itu Repeat, adalah dia mungkin terlepas. Itu adalah adat istiadat beratus tahun dahulu. Itu Dan, maksudnya, itu adalah hasil kajian saya. Okay, supaya itu bukan mengucap ya. di dalam satu postingnya mengatakan mana yang lebih tepat, La ilaha illallah atau Ilaha Ilara Ilama. Jika benar Ilaha Ilara Ilama itu adalah slogan dan bukan syahadah, harus mengapa dibandingkan dengan kalimah La ilaha illallah dan mempersoalkan mana yang lebih tepat? Malah jawapan di bawah itu rata-rata dijawab oleh pengikut Ibu Yati mengatakan nombor 2 iaitu Ilaha Ilara Ilama lebih tepat berbanding kalimah La ilaha illallah. Kebanyakan amalan ritual menyebut slogan ini akan disusuli dengan pengakuan aku Melayu sebanyak 7 kali. Ia kerap kali diadakan di Pulau Besar Melaka. Aku Melayu. Aku Melayu. Aku Melayu. Aku Melayu. Aku Melayu, aku Melayu, aku Melayu, aku Melayu, aku Melayu, aku Melayu. Ibu Yati juga dilihat ada memberi dakwaan yang pelik dan juga tahyul. Telur emas yang asal usulnya adalah daripada naga. Jadi nama naga tu adalah Naga Sakti. Naga Sakti adalah penjaga kepada Cik Siti Wang Kembang. Jadi mengikut info daripada psychic scan saya, telur ini dikeluarkan oleh naga tu setiap 5 tahun sekali. Baiklah, seperti biasa kan, mesti semua nak tahu berapakah maharnya yang dibuka oleh pendidik. Okey. Maharnya yang ditetapkan oleh pihak gaib adalah 3 juta. 3 juta RM. Jadi Tuan Putih, boleh tak Tuan Putih sebutkan berapakah mahar yang Tuan Putih buka? Okey, kita buka mahar ini pada harga RM6,000. Selain itu, ada dakwaan pelik dari kalangan pengikut mereka mengatakan orang Melayu hari-hari turun naik ke kayangan.
Antara dakwaan lain yang tidak berasas adalah dia mendakwa Nabi Isa meminta kepada Allah untuk merasai menjadi Tuhan. Lalu dimakbulkan Allah selama 6 hingga 7 tahun yang akhirnya Nabi Isa tidak sanggup lagi. Begitu juga Dewa Rama dalam agama Hindu yang berasal daripada pengembangan agama Melayu ke lembah Hindus di India yang akhirnya menjadi agama Hindu. Perkataan Ra dan Ma berasal daripada sembahyang orang Melayu menyembah Tuhan yang menjadikan matahari, bulan dan bintang, ilaha ilara ilama. Dibawa ke Jepun menjadi agama Shinto dengan Ha, matahari sebagai simbol lambang negara Jepun sehingga sekarang. Ibu Yati juga mengadakan kelas nombor Toto 4D dan diajak secara terbuka. Malah di dalam satu posting yang dimuat naik oleh Ibu Yati ini teramat biadab bahasanya. Kebanyakan syubhat Ibu Yati gunakan untuk memburukkan Islam Arab itu dipetik dari hujah orientalis barat seperti Dan Gibson, Robert Morey, Ignaz Goldziher yang diadun dengan fahaman batiniah wahdatul wujud yang terbukti di beberapa posting Facebooknya. Kenyataan yang dibawa ini jelas menyimpang dari fahaman ahli sunnah wal jamaah. Belakangan ni anti semua ajar pasal Melayu. Kami semua faham apa yang dia ajar. Masih dia ambil Melayu tu apa? Melayu dunia alam pemikiran ketuhanan budaya yang memerintah. Ulama. Kalau lantik saya jadi Perdana Menteri, beri berapa? 500 kan? Saya akan bagi 1 juta ringgit. Ya, saya ulang ya. 1 juta ringgit kepada setiap rakyat. Jadi kalau satu keluarga ada 10 orang, bermakna keluarga itu dapat 10 juta ringgit. Ingatlah kita kepada firman Allah di dalam Al-Quran. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين تسل عنا فإنا لا نبالي